Nampak? Sebab tu kita tak ada sembang dua. Kita ada tetamu. Yes, kita ada tetamu istimewa. Bersama dengan kita Dr. Muhammad Hafizal Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, selamat datang. Kita ada Dr. Hafizal hari ni kan. Dr. Hafizal merupakan pensyarah daripada UPM kan. Dan pensyarah ni bukan calang-calang sebab apa? Jabatan Taman Alam dan Rekreasi. Kalau kita perhatikan di UPM memang cukup terkenal lah dengan pembelajarannya berkenaan tentang alam sekitar, agriculture, haiwan dan sebagainya, macam-macam sebenarnya. Tapi kita nak tahu pada hari ni macam sebenarnya berapa peratus hutan doktor yang tinggal di Malaysia sebenarnya? Berapa peratus hutan? Berapa peratus? Kalau saya boleh tanya Zaid dengan Anwar kan. Okey. Tahun 90-an kat mana you berdua waktu tu? Saya 90, saya baru setahun. Saya di Luh Mahfuz tu. Saya baru setahun. So pada waktu tu tahun 90-an tu Malaysia ni dia dah berjanji kepada dunia bahawa kita akan kekalkan 50% hutan di Malaysia. So 3 dekad selepas itu kita bilangan kuantiti hutan kita masih berpegang pada janji itu pada dunia. Masih lebih daripada 50% sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Komposisi hutan-hutan kita. Dan kalau itu sekitar mana yang sebenarnya yang hutan yang masih ada? Adakah itu hutan simpan ke? Ini kategori apa ya? Hutan simpan, hutan yang rekreasi ke? Semua ni sekeliling Malaysia ke ataupun ada satu kawasan yang khusus lah? Jadi sebenarnya dekat Malaysia ni semua negeri ni dia ada hutan-hutan dia yang tersendiri. Dan setiap hutan-hutan ni dia dikategorikan, ada setengah dia panggil dikelaskan. Dikelaskan kepada beberapa bahagian. Dia dikelaskan berdasarkan fungsi dia, untuk pendidikan, untuk rekreasi, untuk penyelidikan, dan untuk keperluan manusia, kawasan tadahan air. Itu fungsi hutan-hutan ni, fungsi dia. So banyak sebenarnya. Kalau ubat-ubatan pun boleh jadi tak? Dia sebenarnya hutan ni dia kompleks. Yes. Dia macam kalau kita buka komputer tu kan, kan banyak chip-chip semua kan. Ibarat macam tu lah hutan tu. Kalau salah satu pada chip tu tak ada, mungkin dia tak berfungsi dengan betul lah. Okey doktor, saya ada satu soalan. Biasanya kalau kita sebut pasal hutan kan, ketandusan hutan tu maksudnya orang tebang pokok dan sebagainya. Itu paling klise lah pemahaman kita. Tapi adakah kebersihan sungai itu memain peranan untuk kesejahteraan hutan? Hutan ni dia sebenarnya dia ibarat macam span lah. Span kita basuh pinggan kan. So bila hujan turun, hutan ni dia fungsi untuk menapis air hujan tu jatuh cepat ke atas tanah. So kalau laju, macam kita buka paip air kat sini kan, dia laju turun kan. So bila ada hutan ni dia diserap dulu pelan-pelan. And then hutan ni dia berfungsi sebagai penapis. Okey. So macam kita pakai penapis air kat rumah tu, so dia menapis segala kotoran-kotoran dan keluarlah ke sungai air yang bersih yang kita dapat tengok sekarang ni lah. Yang cantik-cantik, nyaman, sejuk. Jadi maksudnya kalau sebagai contoh, saya bagi contoh kalau kita tak menjaga sungai kita, maksudnya hutan pun boleh efek jugalah. Dia kesinambungan lah. So basically kalau kita tidak menjaga hutan, sungai kita akan jadi macam ni. Kalau kita tak menjaga sungai, hutan kita jadi macam ni. Saling melengkapi. Saling melengkapi, saling memerlukan antara satu sama lain. So kalau dalam keadaan macam ni, apa yang perlu kita jaga dari sudut kalau hutan? Apa yang kita boleh jaga? Macam contoh kalau hutan kota, apa yang peranan kita sebagai yang berduduk di sekitar kota untuk menjaga hutan? Ya, dari sudut peratusan kota itu sendiri. Dia kalau kita tengok hutan ni dia macam tangki oksigen lah kepada orang bandar kan. Kalau tidak masakan sekarang ni kita boleh bernafas dengan keadaan lebih nyaman kan pagi ni kan. Betul. So dia hutan ni dia bukan sahaja supply oksigen, tapi dia turut menapis udara-udara kotor yang manusia keluarkan ni. So itu fungsi dia. Dia sebenarnya dia bukan hanya sekadar kita lihat hutan ni pokok je. Dia lebih daripada tu. Dia mempunyai makna yang tersirat yang kita tak boleh lihat dari segi mata kasar saja. Faham. Tapi nak terfikir je, ada tak yang di dalam hutan yang kota, ada tak yang pokok-pokok yang memang rare ataupun bernilai di dalam hutan kota itu? Ada tak? Pada saya lah, setiap pokok, setiap hidupan yang ada dalam hutan tu sangat bernilai. Semua. Semua bernilai Noah kan. Okey, jadi doktor,
kita nak tahu bila doktor sebut sendiri kita masih berpegang pada janji kita dari 3 dekad yang lalu. Maksudnya 50%, lebih 50% sebenarnya hutan masih berada di Malaysia ni. Tapi kemungkinan macam kita kebanyakan yang berada di bandar, kemungkinan bukan semua kemungkinan, kita perasa macam ke hutan nampak macam makin kena tarang gitu kan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sebenarnya kat manakah hutan-hutan di Malaysia yang kita perlu tahu yang sebenarnya wujud. Dia sebenarnya setiap negeri ni dia ada hutan dan tidaklah kita kata 50% tu kita tengok satu tempat dia merangkumi 50% tu. Dia campur-campur, negeri ni banyak keluasan ni banyak mana, negeri ni keluasan ni banyak mana. So bila kita tengok macam dekat bandar itu seronoknya Malaysia ni. Di dalam bandar ni kita ada hutan. Dan hutan tu bukan hutan yang sekadar tengok pokok yang kecil-kecil je. Kadang-kadang hutan yang besar-besar. Contoh macam kat Taman Ekorimba Kuala Lumpur kan. Besar-besar. Tu doktor sebut bila dah sebut Taman Ekorimba ni, kita sebenarnya nak jumpa. Kita nak tengok Hafni apa yang dia sedang buat kat sana ni. So kita sekejap kita nak jumpa Hafni kat sana.